Mesej Ma'al Hijrah 1422 Hijriah, hindarkan bibit-bibit perpecahan dan kemusnahan. Datuk Chongkah Kiat angkat sumpah Ketua Menteri Sabah esok. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Turut dipaparkan dalam buletin utama malam ini, kekaburan politik dan demonstrasi jalanan di Indonesia rencatkan pemulihan ekonomi. Peniaga Terengganu mahukan peluang ekonomi lebih baik. Bersama Kamarudin untuk laporan utama. Kekalkan perpaduan dan hindarkan bibit perpecahan menjadi intipati sambutan Ma'al Hijrah yang diraikan di seluruh negara siang tadi. Sejajar dengan tema perpaduan pemangkin pembangunan umat Islam digesa mengenepikan perbezaan pendapat yang boleh menjurus kepada perpecahan dan kemusnahan. Wartawan Tuan Norazimah Tuan Muhammad melaporkan. Sambutan Ma'al Hijrah peringkat kebangsaan berlangsung di Stadium Putra Bukit Jalil. Dalam ucapan yang di-Petua Agong Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, baginda mengingatkan umat Islam perbezaan pendapat bukan halangan untuk mencapai matlamat pembangunan dan kemajuan. Kita amat tidak rela jika sekiranya perbezaan-perbezaan pendapat, pemikiran dan perkara-perkara lain yang bersifat rantingan terlalu diberi penekanan sehingga boleh menyebabkan matlamat perpaduan tidak tercapai. Jika keadaan ini berlaku, maka umat Islam sendiri akan rugi, akan jadi lemah berpanjangan dan tidak mampu bangkit menguasai kemajuan. Sehubungan itu, umat Islam di negara ini diseru mengembeling tenaga secara harmoni dan bijaksana bagi memastikan matlamat perpaduan dan pembangunan tercapai. Pada majlis ini juga, Ketua Pengarah Institut Kefahaman Islam IKIM, Datuk Dr. Ismail Ibrahim, 63 tahun, dipilih sebagai tokoh Ma'al Hijrah Kebangsaan. Beliau yang juga pengurusi Majlis Fatwa Kebangsaan terpilih berasaskan ketokohan dan pengetahuannya yang luas dalam bidang keagamaan. Tuan Norazimah Tuan Muhammad melaporkan untuk Buletin Utama TV3. Di Pulau Pinang, sambutan Ma'al Hijrah dimulakan dengan majlis barakan di Padang Kota Lama sehingga sejauh 4 km melalui beberapa jalan utama di sekitar Georgetown. Perarakan lebih 7,000 orang ini terdiri daripada 98 kontingen wakil pelbagai pihak dari seluruh negeri. Ia diketuai oleh Timbalan Ketua Menteri Datuk Dr. Helmi Yahya. Kemuncak sambutan Ma'al Hijrah di Pulau Pinang ialah penganugerahan tokoh Ma'al Hijrah kepada Datuk Dr. Zainuddin Muhammad Wazir bagi bedah jantung sebuah hospital swasta. Manakala Persekutuan Kebajikan Anak-anak Yatim Negeri Pulau Pinang pula memenangi anugerah bagi kategori institusi. Yang di-Petua Negeri Tun Dr. Hamdan Sheikh Tahir dalam ucapannya sebelum itu menegaskan perkara yang paling penting dalam pembangunan ummah ialah perpaduan kerana tanpanya pembangunan tidak boleh dilaksanakan. Saranan supaya umat Islam mengetepikan perbezaan ideologi politik dan bersatu demi mengelak kebincangan disambut baik oleh pelbagai pihak. Jangan sampai kita terbawa-bawa dengan kepahaman parti politik kita masing-masing hingga kita terpaksa mengesampingkan atau membenamkan kepentingan bersama. Ini artinya kita menempah bahaya. Kalau itu kita lakukan setelah awal-awal kita menempah bahaya. Sebab parti politik ini kepentingan umat bersama, harus diperbezakan. Kerana semua umat Islam Malaysia ni Melayu, kita merupakan umat Islam, maka hak istimewa orang Melayu, umpamanya perpaduan Melayu, itu kita tidak boleh gunakan isu politik kepartian sehingga berpecah belah kita dalam menghadapi isu yang sama. Amalan perpaduan itu adalah merupakan tiang seri kepada kemajuan mana-mana tamadun dan mana-mana bangsa, dan oleh itu kita mesti melakukan apa sahaja supaya kita dapat kemajuan di dunia dan akhirat, dan di samping itu kita mengelak daripada segala perbalahan yang berkesudahan kepada kehancuran umat Islam. Tidak ada perpaduan ini menyebabkan keruntuhan kepada negara.
Jadi sesiapa saja yang bercakap tentang agama dan semangat agama, ucapan agung itu mesti menjadi panduan. Kerana dalam Islam mesti ada ulil amri, iaitu pihak pemerintah yang tertinggi. Hak itu mesti kita taat dan mesti kita patuh. Kalau tidak, semua menjadi hara-hara. Tiap-tiap seorang Islam mesti dia hidup berjemaah, hidup bermuafakat, hidup bersatu padu. Itu yang disuruh oleh Islam. Itulah inspirasi daripada hijrah, ma'al hijrah. Kalau tanpa perpaduan, tak usahlah besar bangsa dan negara, rumah tangga pun pecah belah kan. Jadi perpaduan itu penting. Jadi untuk masa depan kita, demi bangsa dan negara, perpaduan tu mestilah kita jaga. Setiap rekaan seni bina Islam mempunyai nilai estetika yang tinggi dan keindahan yang mempamerkan nilai moral dan sosial masyarakatnya. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad, pengajian seni bina Islam adalah satu bidang yang amat luas kerana merangkumi pelbagai reka bentuk termasuk masjid, istana dan kediaman bagi penduduk Islam. The house in Islamic thought is a harmonious and peaceful location in which man becomes one with his inner reality, spends pleasant times with his family, and celebrates the glory of his Creator in the most pure, humble and personal manner. The design, the material used for construction, the decorations and the overall inner space of an Islamic house and its relationship with the outer space, along with the lifestyles of the dweller. Perdana Menteri berucap pada pelancaran buku Seni Gaya Hidup Menjelajahi Seni Bina Kediaman Islam di Muzium Kesenian Islam Ibu Negara petang tadi. Beliau turut melancarkan pameran seni gaya hidup yang memaparkan koleksi jurugambar Ovidio Goyata mengenai warisan seni bina Islam di seluruh dunia. Pameran yang bermula hari ini hingga 25 Jun depan adalah bersempena sambutan Ma'al Hijrah. Menurut Perdana Menteri, seni bina Islam di serata dunia sama ada di Spanyol, Arab Saudi, India atau di Malaysia diadaptasikan daripada kebudayaan masing-masing dan tradisi yang tinggi nilainya. Ia juga memaparkan seni gaya hidup dalam bentuk artistik. Selain susunan dan bahan yang digunakan, seni binanya juga berkait rapat dengan asas kepercayaan dalam agama itu sendiri. Presiden Parti Liberal Demokratik LDP, Datuk Chong Kah Kiat, akan mengangkat sumpah sebagai Ketua Menteri Sabah ke-12 menggantikan Datuk Osu Sukam esok. Upacara itu akan berlangsung di hadapan Yang di-Pertuan Negeri Tun Sakaran Dandai di Istana Negeri, Kota Kinabalu jam 9 pagi. Majlis itu akan disusuli dengan upacara angkat sumpah Menteri-Menteri Kabinet Negeri pada sebelah petangnya. Datuk Chong, 52 tahun, lulusan undang-undang, akan memegang jawatan Ketua Menteri selama 2 tahun sehingga Mac 2003. Pemilihan beliau diumumkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad pada 16 Mac lalu setelah mendapat mandat semua parti komponen serta ahli Dewan Undangan Negeri Barisan Nasional BN Sabah. Datuk Chong yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Kawasan Kudat mewakili masyarakat Cina mengikut sistem penggiliran Ketua Menteri yang diperkenalkan sejak 7 tahun lalu. Beliau Ketua Menteri ke-6 mengikut sistem itu dan yang kedua mewakili masyarakat Cina selepas Presiden Parti Maju Sabah SAPP Datuk Yong Teck Lim. Beliau dijangka merombak senarai ahli Kabinet Sabah bagi memantapkan lagi barisan sedia ada. Pemerhati politik berpendapat sekurang-kurangnya 2 bekas Menteri Kabinet Negeri akan diserapkan semula ke dalam barisan baru Kabinet. Antaranya ialah bekas Ketua Menteri dan Menteri Kewangan Datuk Saleh Said Keruak serta bekas Timbalan Ketua Menteri yang pernah memegang portfolio kewangan Datuk Ghafur Saleh. Rombakan itu antara lain bagi mengisi jawatan Menteri Kewangan yang dipegang Datuk Osu Sukam. Beberapa langkah baru akan diambil bagi meningkatkan tahap amalan penyah jangkitan di semua hospital kerajaan. Menteri Kesihatan Datuk Chua Joo Ming berkata walaupun tahap jangkitan ketika mendapat rawatan di hospital kerajaan mematuhi tahap antarabangsa, ia masih boleh dipertingkatkan. Kajian oleh Hospital Kuala Lumpur menunjukkan tahap disinfeksi hospital kerajaan dari tahun 1995 hingga 1999 di sekitar 7.5 hingga 7.7%. Ini memenuhi amalan yang diterima antarabangsa iaitu antara 5 dan 10%. Bagaimanapun, Kementerian Kesihatan yakin tahap itu boleh dikurangkan. Kita nak memastikan staf-staf kita terlatih dalam bidang pensterilan ini.
kita ada dasar, strategi, kita ada jawatan kuasa di dalam setiap hospital di bawah Kementerian Kesihatan. Kita ada satu pasukan untuk mengawal infeksi di dalam hospital kita. Beliau sebelum itu merasmikan persidangan pertubuhan antarabangsa penawaran steril di Bandar Sunway Selangor. 550 peserta mewakili 41 buah negara menghadiri persidangan ini. Penanam sayur mahu harga siling seperti harga ayam. RM13,000 tan metrik beras bernilai lebih RM19,000 dirampas. Walaupun saya tidak kata sampai kepada tahap kritikal, namun bunga-bunga ke arah untuk membawa kepada tidak berpadu itu sudah ternampak. Kita cukup bimbang kalau bunga-bunga ini akan membentuk menjadi putik-putik sehingga akhirnya berbuah dan dia masak. Maka di saat kita sedang melihat bunga ini sedang mula-mula terpercik keluar daripada dahan-dahannya, daripada pohon-pohonnya ini, kita merasakan bunga-bunga yang kita tidak kendaki ini harus kita buang. Maka ke arah proses untuk nak buang bunga-bunga yang ke arah merosakkan perpaduan ini, kita harus kembalilah kepada apa yang diajarkan oleh Islam. UMNO tiada halangan dengan hasrat PAS untuk menambah 2 lagi ahli parti itu ke dalam jawatan kuasa teknikalnya pada mesyuarat dengan UMNO esok. Ini kerana UMNO juga akan menambah 2 lagi bilangan ahli jawatan kuasa teknikalnya pada mesyuarat terbabit. Setiausaha Agung UMNO Tan Sri Khalil Yaakob berkata perjalanan mesyuarat itu mungkin lebih baik dengan tambahan anggota jawatan kuasa teknikal kedua-dua belah pihak. Tambahan 2 lagi ahli jawatan kuasa teknikal ini mungkin juga lebih baiklah. Dan kita pun setuju. Kita juga akan menambah 2 ahli lagi bersama. Dan inilah kita setuju juga. Tan Sri Khalil mengulas mengenai mesyuarat jawatan kuasa teknikal PAS UMNO bagi membincangkan perpaduan Melayu yang akan diadakan esok. UMNO dan PAS sebelum ini masing-masing mempunyai 4 wakil dalam mesyuarat itu. Menurut Tan Sri Khalil lagi, UMNO akan mengungkapkan 4 perkara pada pertemuan esok dan terpulang kepada PAS membangkitkan usul parti itu untuk dibincangkan. Beliau bagaimanapun enggan mengulas lanjut. Tan Sri Khalil ditemui di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu sebelum kembali ke ibu negara sebentar tadi. Dalam pada itu, Tan Sri Khalil berkata beliau akan meneliti laporan Badan Perhubungan UMNO Sabah berhubung 3 ahli perniagaan yang mencabar kesahihan sistem pengiliran Ketua Menteri di Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu Khamis lalu. Laporan sebelum ini menyebut ketiga-tiga ahli perniagaan terbabit adalah ahli UMNO. Bagaimanapun permohonan mereka ditolak dengan kos oleh Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu Sabtu lalu. Kita akan mendengar laporan daripada Badan Perhubungan UMNO Negeri lah kalau mereka melibatkan ahli UMNO. Dan kita akan meneliti sama ada mereka masih jadi ahli dan sebagainya. Golongan peniaga di Terengganu meminta kerajaan negeri pimpinan PAS menyediakan peluang ekonomi lebih baik supaya mereka dapat sama-sama menyumbang tenaga bagi pembangunan ekonomi negeri. Keadaan serupa turut dirasai oleh pelajar lepasan Sijil Pelajaran Malaysia SPM dan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia STPM yang menanti peluang menyambung pelajaran dan mereka yang mencari pekerjaan. Kebanyakan mereka yang menceburi bidang perniagaan mendakwa kerajaan negeri Terengganu pimpinan PAS gagal menyediakan peluang ekonomi kepada mereka. Peluang yang sedikit memaksa mereka bersaing sesama sendiri selain menerima kenyataan bahawa kerajaan negeri jauh ke belakang dari segi menyediakan peluang ekonomi. Mereka mendakwa laungan peluang ekonomi sewaktu kempen pilihan raya hanya tinggal laungan kerana ternyata kepimpinan yang ada tidak berminat membangunkan ekonomi rakyat negeri, sebaliknya lebih kepada aktiviti berceramah. Peluang-peluang kepada kita orang menegara ni memang kurang benar lah. Sebab saya dah hampir 10 tahun buat projek di Paka. Hari ini boleh katakan macam nak merusuk lah.
ketinggalan benar projek itu. Tidak ada banyaklah kompeni-kompeni ini dah kata orang macam nak gulung bantah. Sementara itu, pelajar yang baru menerima keputusan peperiksaan lebih terasa keperitan peluang mencari wang saku tambahan untuk menyambung pelajaran di universiti. Kerajaan negeri didakwa tidak menyediakan ruang memperbaiki diri seperti seminar atau kursus-kursus. Sekarang ni saya buat kerja pun kerana tolong mak ayah di kampung. Sedangkan kerajaan sekarang di Terengganu ni tidak menyediakan apa-apa peluang pekerjaan pun bagi lepasan SPM. Sedangkan saya ni bukannya orang senang, orang susah. Kalau saya nak pergi keluar di Terengganu, memanglah susah nak tinggal keluarga. Patutnya kerajaan sekarang ni, kerajaan Terengganu ni patut bagi peluang pekerjaan kepada rakyat Terengganu ni. Memandangkan rakyat Terengganu ni bukannya orang yang senang sikit kan. Orang ni nelayan pun ada apa, akan harap pada pendapatan nelayan ya. Mereka bimbang jika keadaan ini berlarutan, masa depan rakyat Terengganu akan bertambah gelap jika dibandingkan dengan kemajuan yang dinikmati di negeri-negeri lain. Dahulu, Pulau Indah hanya sebuah pulau yang dipenuhi dengan hutan bakau. Namun siapa menduga dari sebuah perkampungan nelayan dan kawasan pertanian, ia berubah menjadi kawasan tumpuan pembangunan industri antara yang paling pesat di Selangor. Wartawan Syahrir Kadir meninjau perkembangan pulau itu setelah 5 tahun dibangunkan secara bersepadu. Pembangunan Pulau Indah yang dahulunya dikenali sebagai Pulau Lumut bermula apabila Kerajaan Persekutuan bercadang mewujudkan pelabuhan antarabangsa baru bagi menyaingi Singapura. Pelabuhan Barat atau Westport mula beroperasi pada 1994. Ia dilengkapi dengan pelbagai kemudahan infrastruktur seperti jambatan dan landasan kereta api menghubungkannya dengan tanah besar. Sebenarnya Malaysia atau Selangor memerlukan pengurusan yang efektif, yang efisien. Kerana kita lihat banyak kargo-kargo kita masih lagi dihantar ke Singapura. Sedangkan kos tarif di sini pun rendah. Saya harapkan bahawa Pulau India akan menjadikan sebagai satu nukleus untuk pembangunan pesat industri. Sebab kita dah lihat kita ada banyak tapak industrian tetapi belum lagi dipenuhi. Jadi harapan saya banyak industri akan shift di sini dan dengan movement itu saya rasa penduduk di Pulau Indah pun akan tambah. Jadi saya rasa masa depan untuk Pulau Indah adalah cerah. Dari sudut geografi, kedudukan Pulau Indah di tengah pusat perdagangan di rantau ini membolehkannya bertindak sebagai pusat pengedaran serantau. Selepas 3 tahun mengendalikan terminal kontena, Westport berjaya memindahkan TEU ke sejuta pada Julai 1999. Pada Januari tahun ini sahaja, peningkatan pengendalian kontena meningkat 28.9% berbanding tempoh yang sama tahun 2000. Pengendalian pemindahan kontena pula meningkat 61.9%. Situasi ini turut merancakkan pelbagai kegiatan industri hiliran. Bagi menampung kepesatan Westport, Taman Perindustrian Pulau Indah dibangunkan. Antara syarikat pemaju yang terlibat ialah Central Spectrum Malaysia Sdn Bhd dan Brisdale Holding Sdn Bhd. Central Spectrum melaksanakan pembangunan Taman Perindustrian Pulau Indah dalam 3 fasa utama. Ia akan dapat menampung keseluruhan industri dari pergudangan, industri ringan, sederhana dan berat. Buat masa ini kita telah bangunkan lebih kurang 2,000 ekar kawasan perindustrian dan buat masa ini kawasan yang kita telah jual sedang giat dibangunkan oleh pelabur-pelabur sama ada daripada dalam negeri, dalam negara ataupun luar negara. Selain itu, pembinaan pusat bandar turut dirancang di kawasan seluas 100 hektar dan dilaksanakan secara berperingkat. Apabila keseluruhan projek ini siap sepenuhnya, Taman Perindustrian Pulau Indah dijangka menampung lebih 75,000 penduduk. Seterusnya, merealisasikan matlamat kewujudan sebuah bandar pelabuhan. Bagaimanapun, pembangunan Pulau Indah tetap mengambil kira kepentingan penduduk tempatan. 4,000 penduduk di 4 buah penggabungan tradisi di kawasan berkenaan akan menerima tempias menerusi konsep pembangunan seimbang bagi menjadikan pulau seluas 5,665 hektar ini sebagai kawasan agro pelancongan. Pembangunan di sekitaran tu kita rasa perlu kan, sebab Westport, lepas tu perumahan akan dibina kan, kurangnya pertambahan penduduk dekat Pulau Indah pun bertambah. Dulu kita naik bot di Pelabuhan Kelang sampai sini 1 jam. Sekarang tak sampai setengah jam kita boleh melalui daratan saja, ada penyambung jambatan.
Kalau dulu kita nak membuat membina rumah ke apa, terpaksa menggunakan bot untuk membawa bahan-bahan pembinaan. Jadi kos terlalu tinggi. Bagi sekarang semua kemudahan dah ada. Di sini saya rasa kalau tahun-tahun 70-an, tahun-tahun 80-an, awal-awal 90-an, apabila orang-orang penduduk-penduduk di sini habis saja bersekolah, mereka akan keluar dari pulau ni, akan bekerja di tempat lain. Tapi sekarang tak perlu lagi. Mereka-mereka yang habis SPM, menunggu keputusan SPM boleh kerja di sini lah. Itu yang saya nampak, kebaikan yang ada lah nampak hari ini, pembangunan. Kita akan mengadakan perjumpaan dengan penduduk-penduduk kampung bagi memastikan apa sebenarnya yang mereka mahu daripada perancangan ini, apa bentuk yang mereka mahu, sama ada mereka mahu dalam bentuk perumahan ke, mereka mahu dalam bentuk kegiatan ekonomi ke, mereka mahu dalam bentuk kegiatan pertanian. Itu kita akan tanya mereka. Pembangunan di Pulau Indah tidak pernah mengedepikan kepentingan alam sekitar. Kira-kira 40 hektar hutan bakau di kawasan ini akan dijadikan pusat rekreasi yang dijangka siap dalam jangka 5 tahun akan datang. Hasil dari perancangan yang teliti dalam jangka waktu yang singkat saja, Pulau Indah dengan kemudahan pelabuhan bertaraf dunia telah berkembang dengan begitu pesat sekali. Dan kita yakin pelbagai lagi kemudahan maupun keistimewaan bakal diperolehi seandainya usaha untuk menaikkan tarafnya menjadi pulau bebas cukai seperti yang dinikmati Langkawi dan Labuan menjadi kenyataan. Namun satu saja harapan kita, apa jua kemajuan serta kemakmuran yang dibawa ke pulau itu tidak akan sekali-kali meminggirkan penduduk tempatan. Syarif Kadir untuk Buletin Utama TV3. Penanam sayur di Cameron Highlands mencadangkan kerajaan melaksanakan harga siling bagi sayur-sayuran untuk menangani kejatuhan harga ladang yang mendadak. 2,000 penanam sayur di Tanah Tinggi itu berpendapat harga siling dapat membantu mereka mengekalkan perniagaan. Langkah itu juga boleh membantu kerajaan mengurangkan import bahan makanan ini dari Thailand, Indonesia dan China. Cameron Highlands membekalkan 65% keperluan sayur negara. Setiausaha Persatuan Pekebun Kecil India Cameron Highlands, P. Sambasivam berkata harga siling boleh membawa kebaikan kepada penanam dan pengguna untuk jangka masa panjang. Majoriti penanam sayur di Cameron Highlands mengusahakan tanaman sayuran secara kecil-kecilan. Dan sekiranya harganya terus menjunam, pekebun mungkin terpaksa gulung tikar. Beberapa tahun lalu, harga siling ayam diperkenalkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna. Ia disebabkan oleh harga ayam yang naik mendadak. Kabinet meluluskan garis panduan baru berkaitan Expo Perdagangan dan Pesta Jualan bagi melindungi peniaga dan orang ramai. Ia diluluskan pada mesyuarat Jemaah Menteri Rabu lalu. Garis panduan itu antara lain menetapkan kriteria yang dibolehkan untuk Expo Perdagangan dan Pesta Jualan agar tidak menjejaskan pendapatan peniaga sedia ada. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Datuk Ong Kating berkata garis panduan itu diwujudkan hasil perbincangan kementeriannya dengan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna. Melalui garis panduan baru itu, definisi Expo Perdagangan dan Pesta Jualan merujuk kepada kegiatan perniagaan berbentuk sementara di sesuatu tempat secara berkumpulan atau melalui konsortium tempatan bagi tempoh yang tertentu. Selain itu, expo dan pesta hanya boleh diadakan di tapak yang ditetapkan oleh pihak berkuasa tempatan, PBT. Peniaga tidak dibenarkan membuat jualan murah kerana hanya peniaga di premis tetap yang boleh berbuat demikian. Peniaga juga perlu memiliki lesen jika ingin menjual barangan yang termaktub mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961. Peniaga yang didapati melanggar syarat yang terkandung itu, deposit mereka boleh dirampas selain dikenakan tindakan lain. Arahan itu katanya akan disampaikan kepada kerajaan negeri dan mesyuarat Jawatankuasa Exco Kerajaan Tempatan tidak lama lagi. Selain itu, surat berkeliling mengenainya akan dikeluarkan serta-merta. Nak kenalah tanah airmu dengan menyintai segala khazanahnya. Cintailah tanah airmu dengan menyintai segala sejarah. Cinta pada tanah air adalah sebahagian iman. Media asing diminta supaya melaporkan perkara sebenar berhubung isu perubatan bekas timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
Ini berikutan terdapat laporan yang mengaitkan unsur-unsur politik mengenai keputusan kerajaan tidak membenarkan beliau menjalani rawatan di luar negara. Menurut Menteri Luar Datuk Seri Syed Hamid Albar, kerajaan ingin menegaskan isu perubatan Datuk Seri Anwar tiada kaitan dengan politik. Datuk Seri Syed Hamid berkata demikian pada taklimat khas bersama media tempatan dan asing di Wisma Putra petang tadi. Menurutnya, kerajaan tidak pernah menafikan rawatan kepada mereka yang didapati bersalah mengikut sistem perundangan negara seperti di dalam kes Datuk Seri Anwar. Beliau menegaskan keengganan kerajaan membenarkan Datuk Seri Anwar mendapat rawatan di luar negara tiada kaitan dengan politik. Kita tidak mempunyai masalah untuk mengadakan rawatan di sini, tetapi kita tidak bersetuju untuk rawatan dilakukan di luar negara. Dan kalau Anwar memerlukan rawatan itu dengan adanya pakar luar, kita bersetuju untuk pakar luar tersebut melakukan rawatan sini dengan sokongan yang diberikan dan peralatan apa juga yang diperlukan boleh diizinkan untuk dibawa masuk atau menggunakan segala peralatan yang ada di sini. Kerajaan juga tambah beliau telah mengeluarkan sijil pengamal perubatan sementara TPC kepada pakar bedah Jerman Dr. Thomas Huglen awal bulan ini untuk membolehkan pembedahan itu dilakukan di Malaysia. Dr. Huglen dibawa ke Malaysia oleh keluarga Datuk Seri Anwar sendiri bagi membuat penilaian terhadap masalah sakit belakang yang dialaminya. Datuk Seri Syed Hamid juga berkata terserah kepada Datuk Seri Anwar dan pakar terbabit sama ada ingin menjalani pembedahan itu atau sebaliknya. Tambah beliau, peraturan tidak membenarkan pesalah mendapat rawatan di luar negara diamalkan oleh semua kerajaan di dunia. Satu laman web pelancongan khas akan diwujudkan sebagai panduan kepada pelancong asing mendapatkan maklumat dan penerangan mengenai penginapan dan kemudahan percutian di Malaysia. Langkah itu adalah satu strategi mempertingkatkan Malaysia sebagai satu destinasi pelancongan menarik di mata dunia. Ia juga didorong oleh kejayaan Malaysia menggamit 10 juta pelancong ke negara ini sepanjang tahun lalu. Jadi di website di situ kita ada banyak maklumat kepada sesuatu siapa yang hendak tahu. Jadi dalam tu kita akan ada macam homestay. Sebab ramai orang pemuda dia tak pergilah 5 star hotel, 4 star hotel. Ramai tu budget holiday kan. Jadi kita akan bagi mereka information lah berkaitan mana yang ada homestay. Dan di Pahang, di Sabah, Sarawak dan lain-lain. Jadi mereka boleh mengikutkan program homestay. Dato' Ng Yen Yen ditemui ketika menghadiri program pertukaran pelancongan antarabangsa ITB buat kali ke-35 di Berlin, Jerman baru-baru ini. Program 5 hari ini membabitkan 10,149 gerai pameran dari 180 negara termasuk Malaysia. Lebih 70,000 pelancong Jerman melaut Malaysia tahun lalu. NADA telah mengambil bahagian dalam pameran antarabangsa ITB ini sejak 5 tahun yang lepas. Saya difahamkan tahun 1997 dan kita akan terus mengambil bahagian untuk menentukan Langkawi dapat diberi pendedahan dalam pelancongan antarabangsa. Pasukan Gerak Am PJA Kelantan berjaya merampas 13,000 tan metrik beras bernilai lebih RM19,000 dalam tempoh 3 hari lalu. Rampasan itu hasil kejayaan PJA membanteras 4 cubaan menyeludup beras siam, membabitkan 7 kes berasingan di kawasan sempadan Malaysia Thai di Tumpat dan Rantau Panjang. Menurut Pegawai Pemerintah Batalion ke-8 PJA, Superintendent Wenceslaus Dana, beras berkenaan dipercayai diseludup dari negara jiran melalui Sungai Golok. Ia kemudian akan diedarkan di Selangor, Pahang dan Kedah menggunakan jenama beras tempatan. PJA turut merampas 3 kereta dan sebuah lori yang digunakan oleh penyeludup. Hasil pemeriksaan mendapati semua kenderaan terbabit tidak mempunyai cukai jalan. Menurut Wenceslaus, sejak PJA 8 mengambil alih mengawal 32 km sempadan dari Pengkalan Kubur ke Rantau Panjang 16 Mac lalu, pasukan itu berjaya merampas 26 tan metrik beras seludup bernilai RM40,000. Beras berkenaan kemudian diserahkan kepada Jabatan Kastam dan Eksais Diraja untuk tindakan lanjut. FAM akan hantar lebih ramai pemain muda keluar negara. Laporannya bersama Faisal Ismail seketika nanti.
Salam sejahtera. Timbalan Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM Tengku Abdullah kecewa dengan persembahan hambar pada kempen kelayakan bola sepak Piala Dunia. Persembahan disifatkan yoyo, kurang semangat berjuang untuk kebangsaan antara elemen ditekankan Tengku sendiri. Apapun peningkatan tahap permainan pemain muda sedikit mengubat kegagalan misi kelayakan Piala Dunia. Malaysia bukan sahaja gagal mencapai sasaran tempat kedua kelayakan Piala Dunia, malah prestasi tidak konsisten lebih mengecewakan untuk menduduki tempat ketiga di belakang Qatar dan Palestin. Timbalan Presiden FAM Tengku Abdullah Sultan Ahmad Shah tampak sugul walaupun cuba memberi gambaran positif mengenai persembahan pemain muda negara. Dan saya harap pasukan kita, pemain-pemain muda mempelajari soal semangat yang dipamerkan oleh Palestin. And this is what I'm trying to instill the young players, that you must focus football, you must play for your country. Bagaimanapun kegagalan di Hong Kong dan Qatar tidak mengubah sasaran FAM untuk menyaksikan skuad kebangsaan layak ke peranan akhir Sukan C September ini. Untuk itu FAM merancang menghantar 10 pemain muda menggilap permainan di England dan Switzerland bulan depan. Antara yang dijangka terpilih penjaga gol Kamaruzaman Hassan, Irwan Fadli Idrus dan Jaafar Saleh. Tengku Abdullah berkata jurulatih Alan Harris masih diberi kepercayaan untuk membimbing pasukan kebangsaan dan bawah 23 tahun. Sambil itu, Malaysia juga akan lebih kerap menentang pasukan ternama dunia. Saya tertarik dengan apa yang dinyatakan oleh Datuk Peter Belapan, iaitu Malaysia must play with good teams. In order to be good, you have to play a better team. Kekalahan itu adalah proses pembelajaran. Malaysia mengakhiri pusingan kelayakan Piala Dunia Kumpulan 3 Asia dengan mengalahkan Palestin 4-3. Kejayaan yang dilihat penebus kekalahan 0-1 pada saingan di Hong Kong. Bagaimanapun kemenangan ke atas Palestin sekadar meletakkan Malaysia di tangga ketiga. Perbezaan gol mengekalkan Palestin di tangga kedua di belakang Qatar. Ahmad Rizal Rakri pula muncul penjaring terbanyak Malaysia dengan 4 gol. Diikuti Hairudin Omar dengan 2 gol, manakala Rusdi Talib dan Irwan Fadli masing-masing 1 gol. Sementara itu, kejohanan bola sepak futsal anjuran Persatuan Penulis-Penulis Sukan Malaysia SAM dengan kerjasama Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM dan Dunhill berlangsung meriah. Lebih menarik, FAM turut menghantar pasukan yang diwakili bekas pemain kebangsaan Zainal Abidin Hassan, Razif Ismail dan Ismail Ibrahim. Pasukan Q-Plex muncul juara selepas menundukkan China Press 1-0. Kejohanan juga turut menyaksikan majlis penyampaian cek kepada pemenang peraduan media Piala Malaysia Sam Coca-Cola. Hadiah disampaikan pengarah hal ehwal luaran Coca-Cola Faiz Limited Muhammad Kadri Muhammad Taib. Beralih ke bola sepak Liga Brazil, juara bertahan Sao Paulo meneruskan persembahan cemerlang apabila mencatat kemenangan selesa ke atas Guarani 4-1. Meskipun sengit perlawanan di Stadium Morumbi sekadar menyaksikan 1 gol pada separuh masa pertama, Guarani lebih dahulu mencemaskan lawan menerusi percubaan Marcinho. Sejurus kemudian percubaan penyerang Sao Paulo Baptista pula tersasar. Guarani terus kecewa apabila percubaan Carlos tertampan palang gol. Bagaimanapun penghujung babak pertama Sao Paulo di depan menerusi jaringan Baptista yang menyempurnakan hantaran Franca. Separuh masa kedua lebih menarik dan Sao Paulo menjadikan kedudukan 2-0 menerusi Fabiano pada minit ke-65. Biletti kemudian mengukuhkan kedudukan dengan gol ketiga 8 minit kemudian. Guarani cuba bersaing menerusi jaringan Lindoma pada minit ke-80. Tetapi Pinheiro melekapkan kemenangan selesa Sao Paulo apabila menanduk masuk gol keempat pada minit-minit akhir permainan. Sementara itu, Liga China menyaksikan Shanghai mengekalkan kedudukan teratas Liga setelah menewaskan Qingdao. Shanghai berjersey biru memperoleh peluang awal menjaringkan gol menerusi Cesar Racha. Pada minit ke-29, Qingdao dianugerahi sepakan penalti setelah Ricardo Emerson dikasari pemain Shanghai. Jose Batista mudah menyempurnakan untuk mendahului 1-0. Separuh masa kedua menyaksikan Shanghai bangkit. Dragon Tomit berjaya mengikat kedudukan 1-1. 15 minit terakhir menyaksikan kedua-dua pasukan bermain dengan 10 pemain. Namun Shanghai lega apabila gol kemenangan diperolehi menerusi Cesar Racha pada minit terakhir. Kemenangan 2-1 itu meletakkan Shanghai di tangga teratas Liga dengan 9 mata daripada 3 perlawanan.
Tidak cukup berentak di gelanggang, Thailand dan Malaysia terus bersaing untuk menguasai sukan sepak takraw. Kali ini Malaysia membantah keras keputusan Persekutuan Sepak Takraw Asia (ASTAF) yang mengubah sistem kiraan mata kepada yang lama. Persatuan Sepak Takraw Malaysia (PSM) menyifatkan keputusan itu tidak sahih dan mungkin didalangi pegawai tertinggi ASTAF dari Thailand. Setelah gembira dengan kiraan baru 21 mata yang diputuskan ISTAF tahun lalu, PSM kini dilanda teka-teki. Ia berikutan keputusan Persekutuan Sepak Takraw Asia (ASTAF) yang mengeluarkan arahan supaya Sukan C September ini menggunakan sistem kiraan mata yang lama dengan 15 mata. Arahan sistem lama dikeluarkan ASTAF kepada Majlis Olimpik Malaysia (MOM) kemarin tanpa pengetahuan ISTAF. Pada saya pindahan ini, kalau nak balik 15, mesti dibuat oleh ISTAF, International Sepak Takraw Federation. Bukan keputusan oleh ESCO ASTAF. ESCO peringkat dia, takkan ESCO boleh buat keputusan dengan dasar kan. Kalau rutin pentadbiran boleh lah, ini dasar. Kenyataan ASTAF kepada MOM dikeluarkan oleh presidennya dari Thailand selepas mesyuarat EXCO yang bagaimanapun tidak dihadiri wakil Malaysia. Thailand dikatakan lebih gemar dengan sistem lama 15 mata kerana boleh menggunakan sepenuhnya servis kudanya. Sebagai percubaan, sistem baru sudah digunakan pada kejohanan Piala Emas Khir Johari serta GP kebangsaan yang sedang berlangsung. Sementara itu, mengenai isu baling-membaling kerusi dan botol antara penyokong pada perlawanan akhir di antara Kelantan dan Selangor, Datuk Saidin tidak menyangka perkara itu boleh terjadi. Kita jual tiket RM3, sambutan begitu hebat. Selalunya penonton nak penuhkan sedia memang susah. Untuk kejohanan akan datang, beliau akan memastikan penyediaan tempat yang lebih besar. 7 bulan sebelum menjelang Piala Dunia Remaja di Hobart, Australia, jurulatih hoki negara Yahya Atan tidak menolak kemungkinan memanggil beberapa muka baru. Keputusan diambil jika ada pemain terutama bawah 21 tahun yang menyerlah dan dirasakan mampu memperkuat pasukan yang sedia ada. Setakat ini, jurulatih Yahya Atan masih belum berpuas hati dengan pencapaian pasukan bimbingannya, terutama tahap pengembalian kecergasan pemain selepas mengharungi beberapa perlawanan. Justru kelemahan itu akan diperbaiki secepat mungkin sekaligus memantapkan lagi fizikal pemain. Kalau ada pemain lain yang mutunya baik, saya insya-Allah saya akan bincang dengan pengurus pasukan atau tim management kita untuk mengambil. Pada kejohanan Piala Emas Perdana Menteri di Bangladesh bulan ini, skuad negara sekadar menduduki tangga ke-6 daripada 9 pasukan meskipun dibantu pemain senior. Menurut Yahya, faktor kecergasan serta kegagalan pemain menyambar peluang keemasan antara penyebab utama skuad negara gagal menyelah. Justru Mei ini Malaysia akan bertanding pada kejohanan Ara Futura di Darwin sebagai sebahagian persiapan menjelang Piala Dunia. Tugas yang pastinya lebih mencabar tanpa bantuan pemain senior. Kejuaraan motocross Livita Malaysia 2001, jago motocross negara Muhammad Suhadi Ali Rahmat kekal mendahului secara keseluruhan sekalipun menamatkan pusingan kedua di Negeri Sembilan di tempat kedua. Pusingan kedua dimenangi penunggang Perancis Pierre Vies-Catre. Pusingan kedua kejuaraan motocross Malaysia ini diadakan di Litar Motocross Jempol, Negeri Sembilan. Hampir 40,000 penonton tempatan menyaksikan perlumbaan. Sebelum saringan ketiga ini, Suhadi dan Catre masing-masing memenangi 2 saringan awal. Suhadi memulakan perlumbaan ini di depan dengan diekori rapat Catre sebelum motosikalnya mengalami kerosakan teknikal. Catre berjaya memintas untuk muncul juara apabila memungut 66 mata berbanding Suhadi yang mengumpul 61 mata. Tempat ketiga, penunggang Australia Brad McNamara dengan 56 mata. Bagaimanapun selepas 2 pusingan, Suhadi kekal mendahului secara keseluruhan dengan 136 mata. Selepas berusaha gigih untuk berada dalam kelompok 4 pasukan terbaik Malaysia, impian Perak akhirnya tercapai. Kejohanan remaja semalam menyaksikan Perak muncul naib johan. Kejayaan yang dilihat hasil sentuhan jurulatih Rozali Iskandar. Lebih menarik, Rozali jurulatih lelaki pertama yang melatih skuad Perak. Corak pendekatan agresif Rozali terbukti berkesan buat pasukan Perak. Daripada kelompok tercorot, Perak mula digeruni. Pembantu am rendah di salah sebuah sekolah di negeri Perak, Rozali mula menceburkan diri dalam kancah kejurulatihan musim ini. Corak latihan bola sepak turut diselitkan ke dalam sebahagian latihan skuad bola jaring Perak. Saya tak boleh nak kata apa sebab daripada peringkat bawah tu kami dah naik atas kan. So takat ini pun saya kata sebab kami pun tak ada orang kata nak pergi ke tahap ni. So kami ibaratkan underdog lah ya. Walau tumpas kepada Sarawak 34-40,
pada perlawanan akhir semalam, hakikatnya pasukan itu tetap memiliki kelebihan tersendiri. Apa sekalipun, anugerah fair play yang dibenangi Perak dianggap penawar oleh Rozali. Golf The Players Championship, jago golf dunia Tiger Woods semakin hampir menjuarai kejohanan apabila mendahului pemain lain ketika permainan masuk hari terakhir. Bagaimanapun saingan hari terakhir terpaksa ditangguh berikutan hujan lebat. Selepas 9 lubang, Woods kini mendahului dengan 1 pukulan. Kejohanan yang diadakan di Florida, Amerika Syarikat menawarkan hadiah bernilai $6 juta Amerika. Selepas hari ketiga semalam, Woods mengekori pendahulu lebat selepas itu memaksa perlawanan dihentikan. Ketika itu masih ada 12 pemain yang belum menamatkan permainan. Woods kekal mendahului dengan kelebihan 1 pukulan apabila mencatat 12 di bawah par. Kelly dan Vijay Singh dari Fiji menduduki tempat kedua dengan 11 di bawah par. Tempat ketiga, Bernard Langer dari Jerman yang melakukan 10 di bawah par. Laporan itu tadi mengakhiri segmen sukan malam ini. Kembali bersama Kamarudin dan Nur Azlina untuk perkembangan lanjut luar negara sebentar nanti. Saya Faisal Ismail mengucapkan salam hormat dan selamat malam. Kubu utama pejuang etnik Albania ditawan. Banjir besar di Perancis, ratusan penduduk terancam. Ketika nilai rupiah menjunam sehingga 11,000 berbanding dolar Amerika minggu lalu, ada pihak yang bimbang Indonesia akan diisytihar negara muflis. Pemulihan ekonomi di Indonesia masih terkendala berbanding jiran-jirannya yang kini sudah agak lega. Puncanya ialah kepimpinan politik yang tidak jelas, diburukkan lagi dengan gelagat rakyatnya di jalanan. Fuad Abdul Rahman melaporkan. Kata penduduk Jakarta, perniagaan yang paling menguntungkan sekarang ialah membuat keranda. Yang lainnya terjejas teruk akibat ketidaktentuan arah ekonomi. Di Bursa Efek Jakarta, indeksnya berada sekitar 360 mata. Ini bukan sesuatu yang diinginkan oleh pasaran. Rupiah merosot teruk, jatuh sehingga 10,000 berbanding dolar. Pelabur semakin menjauhkan diri apabila tabung keuangan antarabangsa IMF menahan lebihan pinjaman 1.52 bilion ringgit kepada Jakarta kerana gagal mematuhi syarat pinjaman. Saya kira it depend on pemerintah Indonesia sendiri. Bagaimana pemerintah Indonesia ingin melaksanakan letter of intent yang dia janjikan pada IMF. Karena IMF haruslah menjalankan apa yang disepakati dengan pemerintah Indonesia sebelum memberikan dana. Nah, sekarang ternyata tidak ada apa yang disebut upaya yang sungguh-sungguh untuk melaksanakan letter of intent itu. Dan itu sangat mempengaruhi apa yang sekarang terjadi di Indonesia. Di bawah, masyarakat akan mula merasakan kesan kenaikan bahan bakar untuk sektor industri lebih 50%. Pedagang seperti Pak Dakur ini akan merasakan bebannya. Supaya jangan naik BBM. Jangan dinaikin BBM tuh, Pak. Kenapa? Habis kalau BBM naikin semua harga naik semua. Limpahan penduduk di bandar-bandar besar seperti di Jakarta ini sudah cukup teruk. 20 juta orang menghuni Jakarta dan masalah perumahan adalah satu isu besar. Pemerintah sendiri tidak punya satu policy yang kita sebut misalnya shock terapi dari bagaimana menyelesaikan persoalan ekonomi di Indonesia. Malahan seringkali terjadi konflik antara misalnya dari Bank Indonesia dengan Presiden, kemudian dengan partai politik dan sebagainya. Tidak ada satu kebijakan yang komprehensif untuk menyelesaikannya. Ini persoalan gitu. Kegawatan politik juga sering mengganggu pemulihan ekonomi. Pertembungan perasaan di jalanan begini memberi kesan kepada perniagaan. Kalau biasanya jualan di pasar ya agak sedikit terganggu. Masalahnya kalau orang mau belanja ke pasar dengan adanya demonstrasi, orang pada banyak yang merasa takut mau ke pasar. Salaman tidak menganggotai mana-mana parti politik, tetapi suara beliau sepatutnya didengar oleh pemimpin-pemimpin yang terus bercakaran. Saya mohon kepada pemerintah agar bijaksana dalam menjalankan pemerintahan ini dan menghilangkan koruptor-koruptor yang telah ada di negara Indonesia ini. Di pasaran, nilai mata wang rupiah merosot begitu teruk jika dibandingkan dengan dolar Amerika Syarikat.
Tetapi pemimpin-pemimpin Indonesia lebih gairah dengan usaha untuk menyingkir Presiden Abdul Rahman Wahid. Sementara kerjasama politik semakin hancur, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya bertanggungjawab untuk memulihkan ekonomi negara ini. Fuad Abdul Rahman di Jakarta untuk Buletin Utama. Presiden Korea Selatan Kim Dae-jung merombak barisan kabinetnya dalam satu langkah yang mengejutkan bagi menangani isu-isu ekonomi. Bagaimanapun rombakan itu dilihat tidak membawa kepada sebarang perubahan ekonomi negara. It will not bring about any changes at all in terms of the policy directions, especially in the area of economy, which is and also social policies, which will be vital if Korea is to overcome the current situation. Menurut jurucakap Presiden, 9 antara 22 menteri diminta meletak jawatan, namun tidak seorang pun menteri dalam sektor ekonomi diganti walaupun dipercayai gagal melaksanakan beberapa dasar negara dengan baik. Tambah Yun lagi, apabila rombakan kabinet diumumkan minggu lalu, rakyat mengharapkan pertukaran dalam sikap serta arah tuju kerajaan dalam menangani krisis ekonomi yang dihadapi sekarang. Despite all the government's own declarations of the achievements and successes, we are seeing in the last few months an increase in unemployment. We are seeing much more vigorous and also violent restructuring process whereby workers are forced out of jobs, while workers are dismissed. Rata-rata pengkritik Korea Selatan mendakwa kerajaan lembab dalam melaksanakan perubahan ekonomi negara. Krisis di Macedonia, hampir semua kubu utama pejuang etnik Albania ditawan dalam serangan bertubi-tubi oleh pihak berkuasa Macedonia semalam. Menurut jurucakap tentera Kolonel Blagoje Markovski, selain gerakan melalui jalan darat, helikopter turut digunakan untuk mengawasi kawasan bukit di Bandar Tetovo yang menjadi tempat persembunyian pejuang. Kereta kebal turut kelihatan di jalan raya untuk membalas serangan pejuang. Operasi ini dilancarkan kira-kira jam 3 petang waktu Malaysia. Kubu utama itu termasuk Gajri, Lavri, Lisek, Drenok, Teki dan Selki yang juga kubu kuat pejuang etnik Albania NLA. Dalam pertempuran terbaru itu, 6 orang dilaporkan cedera parah termasuk seorang anggota polis. Kerajaan Macedonia semakin giat melancarkan operasi menghapuskan pejuang terutama sejak mendapat sokongan padu pemimpin negara barat. Sementara itu, Amerika Syarikat dilapor akan menghulurkan bantuan kepada tentera Macedonia bagi menangani krisis berkenaan. Presiden George W. Bush berkata kawasan di utara sempadan Macedonia mungkin akan dikepung bagi menghalang pejuang memasuki negara itu. Sekurang-kurangnya 58 pelajar sekolah menengah Kiangulu di wilayah Makakos, Kenya maut apabila blok asrama mereka terbakar. Menurut pihak berkuasa, dipercayai 139 pelajar sedang tidur ketika kejadian berlaku di asrama utama sekolah itu kira-kira jam 1.40 pagi waktu tempatan. Semua mangsa adalah pelajar lelaki. 28 pelajar dilaporkan mengalami kecederaan serius dan dihantar ke hospital wilayah Makakos bagi rawatan lanjut. Pihak polis melancarkan siasatan untuk mencari punca kebakaran. Beberapa saksi di tempat kejadian percaya ia perbuatan khianat. Banjir besar yang melanda barat dan utara Perancis memaksa beratus-ratus penduduknya meninggalkan kediaman masing-masing. Keadaan dikuatiri bertambah buruk apabila pihak berkuasa meramalkan paras air terus meningkat untuk tempoh 2 hari lagi. Banjir besar berlaku akibat hujan berterusan. Jumlah hujan dilaporkan meningkat 3 kali ganda daripada paras purata. Di Paris, paras sungai Seine terus naik. Keadaan lalu lintas yang terjejas sejak 15 Mac lalu akibat banjir juga belum pulih. Bot pula tidak dapat digunakan kerana arus deras. Keadaan dikuatiri semakin buruk apabila salji diramal melanda dalam tempoh terdekat. Jerman turut diancam bencana alam serupa sejak seminggu lalu. Paras air di 3 sungai utama di negara ini dilaporkan meningkat secara mendadak. Tebing sungai pecah menyebabkan air memenuhi jalan raya, landasan kereta api dan padang. Dulux Roof Shield menjadikan bumbung lama kelihatan baru dan tahan kulat. Sentiasa gunakannya dengan Roof Shield Primer.
Hijrah perlu dihayati dan dipraktikkan dalam hidup sama ada ibadah, akhlak, ekonomi juga sosial. Tanpa hijrah atau azam baru, kehidupan tidak akan berubah. Dengan itu, salam hormat. Dan selamat malam.